Assalamualaikum cikgu. Ya, Waalaikumsalam. Jadi kelas pada hari ini kita akan mempelajari topik yang pertama dalam subjek buku teks tingkatan 4 iaitu konsep ekonomi. Okey, jadi sebelum kita memulakan sesi pengajaran dan pembelajaran, hari ini kita akan melihat dahulu konsep asas ekonomi yang telah dipaparkan dekat dalam skrin seperti yang kamu tengok ni, dekat dalam YouTube ni. Okey, jadi saya minta kamu semua untuk diberikan perhatian yang sepenuhnya untuk melihat apa itu ekonomi dan apa itu asas ekonomi daripada buku teks yang telah dilampirkan. Jadi ini ringkasannya lah. Jadi sama-sama kita saksikan. Buka perhatian Ada beberapa asas ekonomi yang kita mungkin tidak tahu kalau orang Islam, tapi sangat berkaitan. Ekonomi ni kalau kita belajar dari segi konsep kan, ekonomi dia satu sains sosial untuk menguruskan sumber yang terhad bagi dan tidak terhad. Sumber ekonomi kita ni, sumber alam ini terhad dan kita punya konsep kita punya uang ini sangat tidak terhad. Maka untuk menguruskan ini disusun satu dan sebagainya. Maka di sana ada beberapa konsep. Yang pertama ialah konsep kekurangan. Maka bila ada kekurangan, dia dibuat pilihan. Bila ada dibuat pilihan itu, menyebabkan ada pilihan yang sebab. Sebagai contoh, kita ada 5,000 diberi pilihan untuk pergi melancong atau masuk rumah. Jadi oleh kerana kita ada 5,000 bukan 10,000, jadi kita buat pilihan. Apabila kita pilih untuk pergi murah, maka melancong itu boleh. Itu juga saja. Kadang mungkin ada 20 pusat. Sebelum saja kita buat sekolah, buat kesalahan. Jadi kerajaan itu buat pilihan untuk buat sekolah yang boleh memberi pendidikan kepada anak-anak atau membuat jabatan bagi orang kampung dan juga penduduk boleh produk urusan pemerintahan. Jika dia pilih untuk buat jabatan, maka yang terlepas dalam sekolah tersebut. Jadi inilah konsep asas ekonomi yang dipahami oleh ekonomi yang sebenarnya mengatur kehidupan kita, di mana ada strategi membuat pilihan dan sebagai kehidupan dan konteks yang lebih besar dalam ekonomi ialah ada permintaan hidup. Apabila barang itu ada demandnya, maka harganya akan meningkat. Apabila satu barang itu dikeluarkan dengan banyak, maka harganya akan jatuh. Musim durian, permintaan sangat tinggi tapi pengeluaran itu sangat rendah, maka harganya tinggi. Tapi apabila sampai di musim untuk orang dah muak dengan durian, open house lagi sana durian king ada, queen ada, segala durian ada ni, dan supply pun banyak, maka dia tinggi. Permintaan dia rendah, supply yang tinggi, maka harga dia jatuh. Ada masa-masa tertentu permintaan ini meningkat. Untuk bila datang musim raya, musim itu di sekolah, musim kahwin dan sebagainya, maka ada masalah tinggi besar. Ataupun ketika mana ada situasi berlaku, pengawalan itu terdedah. Contoh ketika musim berkunjung, saya betul-betul ini layak dan makan ikan ataupun tidak mengambil sayuran menyebabkan harga sayuran dan juga harga ikan itu mahal. Ataupun musim raya, orang makan di daging untuk buat rendang dan sebagainya, harga meningkat. Jadi inilah situasi yang dilihat. Okey. Seperti yang kamu semua lihat tadi dekat dalam YouTube ni kan, apa yang telah diterangkan melalui konsep asas ekonomi. Jadi ekonomi ni sebenarnya dia memang berkait dengan kita, dengan kehidupan seharian kita. Okey, jadi dekat situ dah diterangkanlah beberapa konsep yang akan saya terangkan nanti. Tapi dia telah sebutkan kan dekat dalam tu ada konsep yang kekurangan, pilihan kita untuk kita membuat, untuk kita menstabilkan keadaan ekonomi kita. Jadi apa yang berkaitan dalam hidup kita benda ni? Jadi kalau kita ada kekurangan, kita boleh macam aturkanlah kan kita punya kekurangan apa semua benda untuk kita membuat pilihan untuk menstabilkan kita punya ekonomi. Macam tu. Okey, baiklah. Seperti yang kita pelajari hari ini, apa yang telah kita dapat hari ini, kita dah habis sebelum untuk topik 1, bab 1 iaitu konsep asas ekonomi untuk tingkatan 4. Okey, jadi hari ini untuk bahagian pengetahuan sedikit saya akan terangkan sedikitlah sebagai briefing kepada otak kamu semua apa yang kita pelajari hari ini. Okey, yang pertama ialah pengenalan kepada ekonomi. Okey, seperti yang dipaparkan, ekonomi adalah satu bidang sains yang mengkaji cara manusia menguruskan sumber ekonomi. Jadi ini adalah asaslah definitionsnya ataupun maksud yang telah diterangkan melalui ekonomi. Okey, seterusnya ekonomi dia terbahagi kepada apa? Ekonomi dia terbahagi kepada 3. Yang pertama adalah isi rumah. Isi rumah ni adalah kita lah. Tak kisahlah macam kamu, bujang ataupun kamu yang ada parents kat dalam rumah. Okey, yang tu ekonomi berkaitan dengan kita. Yang keduanya adalah firma, individual ataupun organisasi.
organisasi yang macam syarikat yang kecil-kecilan yang membuat perniagaan apa semua benda. Jadi di situ telah terselitlah ekonomi dekat dia. Jadi yang ketiga last sekali adalah kerajaan. Kerajaan ini adalah firma yang menguruskan bahagian ekonomi yang sepenuhnya, yang secara besar-besaran. Jadi melalui kerajaan inilah yang dia akan biayai semua, melalui beasiswa ataupun penerangan semua berkaitan dengan ekonomi kepada firma-firma ni ataupun kepada individu yang tertentu seperti yang kita. Seterusnya kita kepada bahagian sumber ekonomi. Sumber ekonomi dia terbahagi kepada 4. Okey, apa yang pertama? Tanah. Tanah ni adalah semula jadi. Kamu ingat yang tu saja. Tanah ni dia semula jadi. Dia bukan benda-benda yang kita nak perlu cari. Sebagai contoh macam biji timah, emas, sayur-sayuran, buah-buahan, tanaman, apa semua benda tu, itu termasuk dekat dalam tanah. Yang kedua adalah modal. Modal ni alat ciptaan manusia untuk mengeluarkan barang dan perkhidmatan. Jadi kalau kita nak nakkan barang, kita nak menggunakan sumber ekonomi, kita perlukan apa? Kita perlukan modal. Jadi dekat situlah terhasilnya modal di dalam sistem ekonomi. Terusnya, yang ketiga ialah buruh. Yang ketiga. Jadi sumbangan dengan manusia yang produktif daripada segi fizikal atau mental. Jadi setelah kita dah ada modal, kita dah ada tanah, sumber rezeki apa semua benda. Jadi kita perlukan buruh. Kita perlukan buruh atau dalam arti kata lain adalah tenaga pekerja. Jadi sebagai kita usahawan sendiri maupun kita usahawan yang membuka perniagaan, jadi kita perlukan buruh, tenaga pekerja untuk kita melanjutkan sumber ekonomi tersebut. Dan yang terakhir adalah usahawan. Usahawan ni adalah orang yang berada di tingkat yang paling atas sekali. Jadi usahawan ni kerja dia adalah menyelenggarakan 3 benda tersebut, iaitu tanah, iaitu sumber semula jadilah dari segi ekonomi. Yang seterusnya adalah modal. Modal ni modal yang dia perlukan keluarlah untuk dia nak menghasilkan sumber semula jadi tersebut sebagai benda yang berguna dalam perniagaan dia atau apa-apa. Dan adalah buruh. Jadi dia yang menyenaraikan ketiga-tiga benda ni, usahawan ni. Jadi seterusnya adalah masalah ekonomi. Jadi yang kita nampak dekat sini adalah kekurangan. Kekurangan yang kita boleh kelaskan kepada 3 tempat, iaitu kekurangan, pilihan dan kos lepas. Jadi setelah kita melihat kekurangan yang ada pada diri kita, tak kisahlah daripada segi keinginan manusia kita sendiri ataupun perniagaan atau apa-apa, daripada segi firma atau organisasi kerajaan sekalipun, kita akan ada kekurangan. Jadi setelah kita menilai kekurangan tersebut, kita membuat pilihan. Pilihan adalah atas dasar aspek kekurangan yang kita telah ada tadi dah. Jadi kita nak mengelakkan kekurangan tersebut menjadi penghalang kepada kita, kita membuat pilihan. Apa yang kita mampu kita buat, apa yang kita tak mampu kita tak boleh buat. Dan apa yang pilihan atas berdasarkan yang kemampuan kita tadi, yang kita tak mampu tadi adalah kos lepas. Jadi 3 konsep ini kita kena pegang di dalam ekonomi: kekurangan, pilihan dan kos lepas. Jadi yang terakhir pada hari ini adalah masalah ekonomi yang dihadapi. Yang pertama ialah isi rumah lah. Isi rumah ni antara individu untuk kita sendiri ataupun kamu-kamu semua sendiri. Contohnya yang saya bagi adalah kekurangan wang. Jadi kekurangan wang ni adalah konsep asas ekonomi yang ada daripada segi individu lah. Contohnya kepada kekurangan wang daripada segi pemakanan harian. Jadi kalau kita dah nampak yang kita ada kekurangan wang untuk kita laburkan kepada makanan yang lebih mahal, kita membuat pilihan. Kita membuat pilihan dengan makan apa yang kita mampu, dan apa yang kita tak mampu tadi ialah kos lepas. Sama juga berkait, yang seterusnya poin yang kedua adalah firma daripada segi institusi atau organisasi, perniagaan dan sebagainya. Jadi mereka ni juga mempunyai masalah yang sama lah. Sebagai contoh, kekurangan sumber ekonomi. Jadi sebagai perniagaan yang mereka lakukan, mereka kena lihatlah, mereka kena tengoklah apa yang mereka mampu untuk nak niagakan benda tu. Contohnya macam gerai makanan. Gerai makanan terbahagi kepada gerai makanan pagi, makanan tengah hari, petang maupun malam. Jadi kalau kita rasa yang kita tak mampu untuk nak buka semua gerai daripada pagi sampai ke malam, jadi kita buka dalam masa yang tertentu sajalah. Itu daripada segi firma. Dan yang terakhir adalah kerajaan. Kerajaan ini dia mengumpul dana daripada firma tadi, daripada individu, daripada isi rumah seperti kita. Jadi kalau kerajaan pun tak mampu nak hasilkan
pendapatan daripada segi ekonomi yang tinggi. Jadi pembaharuan yang ada di sekeliling kita lah, macam jalan raya ke, benda-benda yang kita perlulah dalam kehidupan seharian kita tak mampu untuk dinaik taraf. Sebegitu. Terima kasih.